Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menyambung kembali pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis yang disusun oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala. Dan kita telah masuk pada bulan yang sangat-sangat dinantikan oleh para pencinta Nabi SAW, yakni bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Mengikut tradisi orang-orang soleh, ulama-ulama, apabila masuknya bulan Rabiul Awal, mereka akan membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah mereka akan baca dan mereka akan khatamkan kitab ini pada bulan Rabiul Awal. Itu menjadi tradisilah ulama-ulama yang terdahulu maupun yang sekarang, memang dibacakan kitab Syama'il Muhammadiyah apabila masuk sahaja ke dalam bulan Rabiul Awal. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, bulan kitab Syama'il Muhammadiyah ini memang kitab yang sangat-sangat bagus untuk kita fahami, untuk kita selami, lebih-lebih lagi kepada para pemimpin ataupun para orang yang menjadi wakil masyarakat, pemimpin masyarakat. Memang sangat perlu untuk dihadam, sangat perlu untuk difahami isi kitab Syama'il Muhammadiyah, kerana dalam kitab ini ada menceritakan berkenaan dengan bagaimana keadaan hidup Nabi SAW, yang walaupun baginda itu merupakan seorang pemimpin, seorang yang memimpin umat Islam pada waktu tersebut, tetapi baginda tidak dibuai dengan harta-harta dunia. Baginda tidak menjadikan harta dunia itu sebagai keinginan baginda Nabi SAW. Nabi hidup dengan keadaan yang sangat-sangat zuhud. Nabi hidup dalam keadaan yang sederhana lah. Itu perlu untuk kita ambil pengajaran daripada apa yang Nabi SAW lalui. Memang diceritakanlah di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah untuk menjadi iktibar ataupun pengajaran kepada kita ini, masyarakat awam, dan juga kepada para pemimpin yang berada di luar sana. Dan insyaAllah pada petang ini kita masih lagi pada bab yang ke-11 berkenaan dengan capal Rasulullah SAW ataupun berkenaan dengan selipar Nabi, Kita masuk pada hadis yang ke-76 berkenaan dengan capal Sibtiyah. Nabi memakai capal jenis Sibtiyah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. An Ubaid bin Juraij annahu qala li ibni Umar radhiyallahu anhuma ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawadda'u fiha fa ana uhibbu an albasaha. Maksudnya diriwayatkan daripada Ubaid bin Juraij menceritakan, aku bertanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku selalu melihat
kamu memakai capal sibtiyah, yakni capal daripada kulit yang telah disamak dengan dibuang bulu-bulunya. Ni ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, yakni Ubaid bin Juraij. Dia tanya kepada Ibnu Umar, aku selalu melihat engkau pakai capal sibtiyah, yakni capal daripada kulit yang telah disamak dengan dibuang bulu-bulunya. Beliau menjawab, Sayyidina Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW memakai capal yang tidak mempunyai bulu dan baginda mengambil wuduk dengan memakainya. Maka aku menyukai untuk memakai capal sebegitu. Ya. Dalam hadis ni, Ibnu Umar dia bagi tahu kepada orang yang bertanya, aku suka memakai capal sibtiyah kerana Nabi SAW memakainya juga. Itu Ibnu Umar. Jadinya asibtiyah ni, capal asibtiyah ini dia bermaksud capal yang diperbuat daripada kulit. Dia bermaksud capal kulit yang tidak berbulu. Menurut Imam Ibnu Athir, asibti ini ialah kulit kerbau. Menurut Imam Ibnu Athir, asibti ini ialah kulit kerbau yang disamak dengan qarath, iaitu sejenis daun yang dipakai pada zaman dahulu untuk menyamak kulit, untuk dijadikan sebagai capal ataupun selipar. Jadinya inilah asibti ini, dia daripada, kalau menurut Ibnu Athir lah, menurut Ibnu Athir, dia daripada kulit kerbau yang telah disamak dan telah dibuang bulu-bulu yang ada. Oleh sebab dibuang bulu-bulunya, maka ia dipanggil dengan asibtiyah. Asibtiyah iaitu berasal usul daripada perkataan subita, yang bermaksud dibuang ataupun dicukur. Jadinya asibtiyah ni dia maksud capal itu dia daripada kulit yang telah disamak, dibersihkan dan telah dibuang bulu yang ada pada kulit tersebut. Itu dipanggil dengan sibtiyah. Jadi pengajaran daripada hadis ni, adalah beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertamanya adalah keharusan untuk kita ini memakai capal yang diperbuat daripada kulit. Harus untuk dipakai capal yang diperbuat daripada kulit, tetapi ia kenalah dibersihkan terlebih dahulu lah. Kena bersihkan, ditamak terlebih dahulu dan dibuanglah bulu-bulu yang ada pada kulit haiwan tersebut lah. Dan yang keduanya, galakkan untuk kita ini mengikuti amalan Nabi SAW, walaupun amalan tersebut adalah dalam perkara jibiliyah. Perkara jibiliyah ini dia bermaksud adalah, jibiliyah ini bermaksud perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW yang bersifat secara tabi'i ataupun bersifat dengan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh manusia lah. Yang biasa dilakukan oleh manusia, sebagaimana manusia biasa, manusia itu dia makan, tidur, minum dan sebagainya, berpakaian dan sebagainya, boleh untuk kita ikut. Ni seperti kita mengambil contoh daripada sahabat Nabi bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ni dia merupakan seorang yang sangat-sangat suka mengikut apa saja yang Nabi lakukan. Segala sunnah baginda Nabi dia nak ikut, nak buat. Termasuklah dalam perkara-perkara yang harus dia ikut. Kalau dia ada berjalan dekat satu tempat, tiba-tiba Nabi berhenti, dan pada dia Nabi berhenti, dan kemudiannya pada lepas Nabi wafat tu, dia lalu dekat tempat yang sama. Lepas tu dia berhenti juga. Sebab apa? Sebab dia ikut Nabi berhenti. Walaupun dia tak tahu pun sebab apa Nabi berhenti dekat suatu tempat tu, dia tak tahu pun. Tapi dia ikutlah apa yang Nabi SAW buat. Seperti mana juga dalam hadis ni dia mengatakan dia ikut Nabi SAW itu memakai capal asibtiyah, capal yang daripada kulit yang telah dibuang bulu, walaupun perkara itu menunjukkan dalam perkara-perkara jibiliyah ataupun perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh manusia biasa, oleh manusia lah. Tapi dia nak juga, dia ikut juga apa yang Nabi SAW buat, walaupun perkara itu adalah perkara yang harus, bukan menandakan perkara yang wajib ataupun sunat lah. Dia ikut juga. Itu betapa hebatnya
perasaan kasih sayang Sayyidina Ibnu Umar ini untuk dia mengikuti segala apa yang Nabi lakukan, walaupun dalam perkara-perkara yang harus, walaupun dalam perkara-perkara yang kebiasaan manusia selalu buat. Itu yang sangat-sangat hebat Ibnu Umar ni. Apa saja benda yang Nabi SAW buat, walaupun benda itu benda yang harus, bukan sunat, benda yang harus dia nak ikut juga. Macam dalam hadis ni, Nabi SAW pakai capal daripada kulit yang telah dibuang bulu-bulu, tetapi walaupun perkara ini harus, bersifat dengan sifat jibiliyah, perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh manusia lain, Ibnu Umar dia nak juga ikut. Dia ikut juga apa yang Nabi SAW buat, apa yang Nabi SAW pakai. Walaupun ini menunjukkan perbuatan yang harus, dia nak juga ikut. Dia ikut apa yang Nabi SAW pakai, apa yang Nabi SAW buat. Untuk menunjukkan betapa hebatnya perasaan kasih, menunjukkan betapa hebatnya perasaan sayang Ibnu Umar ni kepada Nabi SAW. Itu hebatnya Ibnu Umar. Dia ikut segala perbuatan Nabi, dia ikut segala apa yang Nabi SAW lakukan, walaupun dalam perkara yang bersifat harus. Itu hebatnya Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita masuk pada hadis yang seterusnya. Hadis ke-77, iaitu capal berlapis dua. An Amru ibni Huraith radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufatain. Diriwayatkan daripada Amru bin Huraith, beliau menceritakan, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat dengan memakai sepasang capal yang bertampal atau yang berlapis dua. Jadi ini perkataan makhsufatain yang digunakan dalam hadis ni, dalam terakhir tu ada disebutkan berkenaan dengan makhsufatain. Di atas ini mempunyai dua pengertian. Yang pertamanya adalah pengertian pertama adalah yang bertampal, dan yang keduanya yang berlapis dua, yakni disusun dua lapis kemudian dijahit. Nabi SAW ini dipakai sepasang capal yang bertampal, ataupun pengertian lainnya yang berlapis dua lah. Nabi SAW ini biasa menampung ataupun biasa menampal sendiri capalnya yang koyak, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana yakhitu thawbah wa yakhsifu na'lah wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Ini kata Sayyidatina Aisyah, dia kata bermaksud Nabi SAW menjahit sendiri pakaiannya, menampal seliparnya, dan melakukan kerja-kerja yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki di rumah-rumah mereka. Jadi Nabi SAW buat sendiri perkara-perkara yang menjadi maslahat, ataupun perkara-perkara yang menjadi kebaikan untuk diri baginda Nabi SAW, Nabi buat sendiri. Jadinya Nabi ini seorang yang sangat-sangat berdikari lah. Nabi merupakan seorang yang sangat-sangat berdikari. Walaupun kasut baginda Nabi ataupun selipar baginda Nabi itu, capalnya itu koyak, Nabi sendiri yang akan tampalnya, Nabi sendiri yang akan jahit kasutnya ataupun seliparnya, tidak mengharapkan bantuan daripada isteri-isterinya ataupun bantuan daripada orang lain. Apa-apa sahaja perkara yang menyebabkan bersangkut paut dengan kemaslahatan diri Nabi, Nabi akan buat sendiri. Nabi akan buat sendiri. Nabi ini memang sangat-sangat rajin lah, bantu isteri di rumah dan sebagainya. Itu boleh menjadikan kita ini jadikan Nabi itu sebagai contoh yang baik lah. Nabi buat sendiri perkara-perkara yang melibatkan diri baginda, jahit baju, jahit pakaian yang terkoyak dan sebagainya, menampal pakaian, menampal kasut. Itu semua Nabi SAW lakukan sendiri, tidak mengharapkan orang lain lah untuk buat. Nabi sendiri yang buat kerja-kerja rumah yang berkaitan dengan diri baginda. Nabi basuh pakaian sendiri, Nabi jahit pakaian sendiri, Nabi tampal pakaian-pakaian yang rosak ataupun pakaian yang telah berlubang dan sebagainya, ataupun kasut-kasut yang telah berlubang, Nabi tampal sendiri. Itu hebatnya Nabi SAW, tidak mengharapkan bantuan orang lain untuk membantunya.
pada perkara-perkara yang Nabi SAW boleh buat dengan sendiri. Itu. Jadinya pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini adalah keharusan memakai capal yang bertampal atau berlapis dua. Dan yang keduanya, keharusan mengerjakan solat dengan memakai capal. Harus untuk menunaikan solat dengan memakai selipar. Cumanya kena pastikanlah selipar tersebut ataupun capal tersebut tidak mempunyai najis. Itu yang utamalah untuk kita perhatikan. Dan yang terakhirnya, galakkan berdikari, iaitu melakukan sendiri kerja-kerja yang berkaitan maslahat diri tanpa mengharapkan orang lain. Itu baginda Nabi SAW buat perkara-perkara yang melibatkan maslahat diri baginda. Nabi yang buat sendirilah, tidak mengharapkan orang lain. Ini mengambil contoh daripada Nabi SAW yang menjahit sendiri pakaian dan menampung capalnya. Menampung ini dengan makna menampal capal baginda Nabi SAW. Jadinya itulah kongsian hadis berkenaan dengan capal Nabi SAW. Moga-moga ada manfaatnya lah. Walaupun hadis ni menceritakan tentang bab capal ataupun menceritakan tentang bab selipar, tetapi ada kisah-kisah yang boleh kita kongsikan, pengajaran-pengajaran. Macam mana tadi Sayyidina Ibnu Umar tadi, dia ikut Nabi SAW itu, dia ikut contoh Nabi itu walaupun dalam perkara-perkara yang harus diikut contoh Nabi SAW. Dan juga hadis yang kedua kita bacakan tadi itu, Nabi SAW ini membasuh sendiri pakaian, menjahit sendiri pakaian, menampal sendiri kasut yang kerosak dan sebagainya, yang koyak dan sebagainya. Nabi SAW buat sendiri, tidak mengharapkan bantuan orang lain. Itu pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis. Walaupun hadis ni berkaitan dengan capal ataupun selipar baginda Nabi SAW, tapi banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok. Masih lagi pada bab yang samalah, bab yang ke-11. Tapi kita akan habis, untuk esok kita akan habiskanlah bab yang ke-11 ni. Dan lusa insyaAllah kita masuk pada bab yang ke-12 pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.